Nah, nampak kan? Nampak. Okey, sekejap. Okey, bab 9.1 ni dia pasal komuniti dan ekosistem. So organisma ni dia bukan berinteraksi dengan antara satu sama lain. Organisma ni juga dia berinteraksi dengan benda yang bukan hidup untuk bentuk satu sistem yang seimbang dikenali sebagai ekosistem. So ini contoh dia. Okay, lepas tu dia dekat dalam tajuk ni dia ada maksud-maksud dia. Okay, untuk maksud habitat, habitat ni dia persekitaran atau tempat tinggal semu jadi sesuatu organisma. Maksudnya habitat ni dia macam rumah lah, tempat tinggal untuk organisma tu. Contoh dia burung dia tinggal dekat hutan. Selain tu macam katak dia duduk dekat dalam kolam. Next pasal spesies. Spesies ni dia sekumpulan organisma yang serupa, boleh saling membiak dan menghasilkan anak. Spesies ni dia macam organisma yang sama jenis, dia sama, serupalah. Okay. Yang ketiga populasi. Populasi ni sekumpulan organisma yang sama spesies dan hidup habitat yang sama. Populasi ni maksudnya yang sama spesies tadi, sama jenis tu dia duduk dekat dalam satu habitat yang sama dipanggil sebagai populasi. Lepas tu yang keempat community. Community ni semua populasi organisma daripada spesies yang berlainan dia hidup dalam satu habitat serta saling berinteraksi antara satu sama lain. Jadi organisma ni dia spesies yang tak sama jenis yang lain-lain tapi dia duduk dekat dalam satu habitat yang sama dalam berinteraksi. Lepas tu kalau untuk ekosistem pula, ekosistem ni beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat, dia saling berinteraksi antara satu sama lain termasuk dengan komponen bukan hidup, abiosis seperti air, udara dan tanah. Maksudnya organisma yang lain dekat situ dia hidup sekali dan dia berinteraksi dengan benda yang bukan hidup. Okey. Yang keenam pasal niche. Niche ni dia merupakan dia macam peranan ataupun fungsi organisma niche ni dia peranan ataupun macam fungsi organisma dalam ekosistem tu. So dia merangkumi tingkah laku dan interaksi dengan komponen biosis dengan abiosis di persekitaran dekat habitatnya. So maksudnya organisma tu dia ada peranan dalam ekosistem yang diduduk tu. So niche ni diterbahagi kepada dua. Niche ekologi dengan niche spesies. Kalau niche ekologi, dia peranan sesuatu spesies tu dekat dalam persekitaran. Kalau niche ekologi ni macam pasal peranan. Kalau niche spesies ni dia cara sesuatu spesies tu berinteraksi dengan komponen biosis dan abiosis dekat persekitaran tu. Kalau niche spesies ni dia lebih kepada macam cara dia. So, dalam satu ekosistem ni, dia ada dua komponen utama. Komponen utama dia iaitu biosis dengan abiosis. Komponen untuk biosis ni, komponen biosis ni dia merupakan komponen yang bukan hidup. Kalau komponen abiosis ni ialah komponen biosis ni komponen hidup. Kalau komponen abiosis ni ialah komponen yang bukan hidup. Contoh komponen biosis ni dia benda yang hidup, pengeluar, pengguna, pengurai. Kalau komponen abiosis ni benda yang bukan hidup, contohnya nilai pH, suhu, keamatan cahaya, topografi, iklim mikro dan kelembapan udara. So ini contoh untuk komponen abiosis, nilai pH. So nilai pH ni, nilai pH tanah ni dia sangat mempengaruhi taburan organisma
dalam satu habitat. Kebanyakan organisma tu dia hidup dalam pH neutral atau hampir neutral. So dalam tanah kan ada macam-macam jenis hidupan. So sebab dekat dalam tanah tu pH dia sesuai untuk hidupan tu. So dekat dalam tanah ni ada banyak mikroorganisma macam bakteria, kulat dan protozoa. Jadi kalau perubahan kecil nilai pH tu, kalau nilai pH dia berubah, dia akan menjejaskan aktiviti organisma tu yang duduk dekat tanah tu, dan dia juga akan kurangkan kesuburan tanah. Lepas tu untuk next pasal komponen abiosis ni ada suhu. Suhu ni dia persekitaran dia mempengaruhi aktiviti fisiologi tumbuhan dan haiwan. Perubahan suhu yang kecil dia akan menurunkan kadar metabolisme kerana semua enzim yang memangkin tindak balas fisiologi sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Kiranya walaupun suhu tu dia naik ataupun turun, walaupun sikit, dia still akan mempengaruhi kadar metabolisme organisma tu. Sebab enzim tu dia sangat sensitif sangat sensitif lah terhadap suhu dia, jadi dia akan bagi kesan kepada kadar metabolisme sesuatu organisma tu. So walaupun kebanyakan organisma ni dia hidup dekat julat suhu dia antara 20 darjah Celsius sampai 40 darjah Celsius, tapi ada juga organisma yang hidup dekat suhu ekstrim. Maksudnya suhu ekstrim dia macam suhu yang sangat panas ataupun sangat sejuk. Contoh dia macam beruang kutub. Dia hidup dekat habitat tundra dengan suhu dia negatif 14 darjah Celsius. Contoh lain macam rubah, dia hidup dekat gurun, suhu dia cecah 40 darjah 5 Celsius pada siang hari. So sebab diorang boleh hidup dekat suhu yang ekstrim sebab diorang dah ada ciri penyesuaian dia sendiri. Okay. Next pasal keamatan cahaya. Keamatan cahaya ni, tempoh masa cahaya matahari memancar di sebuah kawasan sangat mempengaruhi taburan organisma, terutamanya tumbuh-tumbuhan yang menjalankan fotosintesis. Kiranya dia taburan organisma tu dia untuk nak tumbuh-tumbuhan untuk jalankan proses fotosintesis sebab perlukan cahaya. Jadi kalau pokok tinggi, bila pokok tu tinggi, dia akan lebih terdedah dengan keamatan cahaya yang tinggi. Dekat kawasan hujan tropika, dia akan bentuk kanopi yang rendah keamatan cahaya di bawahnya. Kanopi tu dia macam, kira macam ni, pokok tinggi tu dia akan banyak matahari. So dia akan membentuk kanopi, dan dia akan bentuk kanopi tu dia akan tutup bahagian bawah, dia macam kemah. Dia akan tutup bahagian bawah tu, so tumbuhan dekat bahagian bawah tu dapat cahaya matahari yang sikit. Jadi proses fotosintesis dia pun akan jadi kurang. Sebab tu tumbuhan yang dekat bahagian bawah tu, yang dekat bawah kanopi tu, tumbuhan dia tu saiz kecil, macam contoh paku-pakis, sebab dia tak memerlukan cahaya matahari yang banyak, so dia boleh hidup dekat kawasan bawah tu. So kalau hutan konifer pula, dia iklim dia sederhana. Keamatan cahaya dia pun rendah, jadi kepadatan tumbuhan dia dekat situ pun kurang sebab keamatan cahaya dia rendah. Jadi pokok-pokok di hutan konifer pun dia saiz-saiz dia kecil je dengan rendah. Next pasal topografi. Topografi ni topografi ni ialah ciri fizikal muka bumi yang merangkumi altitude, kecerunan dan aspek. Altitude ni dia ada topografi ni dia tentukan kelembapan, suhu dan keamatan cahaya dekat dalam ekosistem tu. So topografi ni ada 3 tadi, dia altitude, kecerunan, aspek. Kalau altitude ni dia pasal ketinggian sesuatu objek tu dari permukaan dasar. Dia pasal ketinggian objek tu
start daripada permukaan dasar tu. So maksudnya macam makin tinggi altitude, dia makin rendah kelembapan relatif tekanan atmosfera dan kandungan oksigen. Jadi tumbuhan yang hidup dekat altitude yang berbeza, dia ada saiz, jenis dan kebadatan yang berbeza. Contoh macam pokok pin, dia hidup di altitude yang tinggi, jadi saiz dia kecil dan lebih kecil daripada pokok meranti yang hidup dekat hujan tropika. Contoh dia, maksud dia macam kalau makin tinggi altitude tu, dia akan menjejaskan tumbuhan dekat atas tu. Jadi tumbuhan yang hidup dekat situ, jadi kurang kelembapan dia. So bila tinggi altitude tu, saiz dia pun akan lagi kecil. Seterusnya pasal kecerunan. Lereng bukit yang curam lebih mudah terhakis akibat pergerakan air yang deras. Sebab lereng bukit ni dia ada air yang bergerak laju. Jadi lapisan tanah tu dia akan jadi lebih nipis dan kering. Kawasan tu, jadi dekat situ kawasan dia kurang tumbuhnya pokok. Kecuali macam gunung yang renek, berduri serta berdaun kecil dan runcing. So sebab tu jadi dekat situ tak sesuai, kebanyakan tumbuhan dia tak sesuai tumbuh dekat situ. Yang seterusnya pasal aspek. Aspek ni dia merujuk kepada arah tiupan angin dan sinaran cahaya matahari. Lereng bukit yang menghadap ke laut lebih padat dengan tumbuhan berbanding lereng bukit yang menghadap ke daratan. Sebab dia, kalau lereng bukit yang hadap ke laut, dia dapat taburan hujan yang lebih. Selain itu kalau dia banyak tumbuhan dekat situ juga sebab lereng bukit yang menghadap ke laut ni dia lebih banyak terima cahaya matahari. Jadi lebih banyak tumbuhan dekat situ berbanding dengan lereng bukit yang menghadap ke daratan. Untuk next pasal abiosis iklim mikro. Iklim mikro ni dia merujuk keadaan ataupun macam kawasan kecil bagi satu kawasan kecil yang berbeza daripada kawasan di sekitarnya. Contoh dia macam iklim mikro ni dia berlaku dekat bahagian bawah batu. So bawah batu tu dia akan ada iklim mikro yang akan jadi habitat untuk ulat gonggok tu. Jadi iklim mikro ni dia bergantung juga pada suhu, kelembapan, keamatan cahaya, keseimbangan haba, tekanan atmosfera, sejatan air serta keupayaan tanah menangkung air di kawasan serta bagi mengekalkan kelembapan. Kiranya kalau semua keadaan tu sesuai, hidupan dekat situ akan boleh hidup dekat situ. Dia berdasarkan iklim mikro tu. Next pasal kelembapan udara. Kelembapan udara ni kuantiti wap air di dalam udara mempengaruhi taburan organisma di dalam sesuatu habitat. Kalau lebih banyak organisma mendiami kawasan yang berkelembapan tinggi sebab dia banyak organisma kat situ sebab kawasan kan panas, jadi banyak organisma tak suka duduk kat situ. Jadi kelembapan udara yang rendah dia akan meningkatkan kehilangan air dari stoma melalui transpirasi. Keadaan ini meningkatkan penyerapan air dan garam mineral dari dalam tanah. Transpirasi juga memberi kesan penyejukan kepada tumbuhan sebab dia kehilangan air. Jadi untuk kekalkan suhu optimum bagi tindakan enzim. Contoh dia macam badak. Badak ni dia kan ada saiz yang besar kan. So dia punya nisbah jumlah luas permukaan perisi padu dia pun rendah. Jadi kadar haba yang dibebas dekat kulit dia pun jadi rendah. So bila hari panas, badak ni dia akan kan kita selalu tengok kalau hari panas badak tu akan berendam dekat air lumpur. So dia buat macam tu sebab bila air lumpur tu dia mengering kat tubuh, kat badan badak tu boleh jadikan lumpur tu sebagai lapisan yang boleh lindung kulit dia tu daripada sinar matahari untuk sejukkan badan dia.
Next pasal nutrisi autotrof dan nutrisi heterotrof. Nutrisi ni ialah cara organisma tu memperoleh nutrien dan tenaga daripada makanan yang dimakan untuk proses hidup. Jadi nutrisi ni dia macam mana nak dapatkan nutrien dan makanan daripada makanan yang dimakan. So ada dua jenis nutrisi iaitu autotrof dan heterotrof. Sebelum ni kita pernah ada tengok autotrof dengan heterotrof ni. Autotrof ni dia buat makanan sendiri. Kalau heterotrof ni dia ambil makanan daripada organisma lain. Contoh dia macam anak burung ni, dia memperoleh nutrien dan tenaga daripada cacing yang dimakan. So ni dalam kategori heterotrof. Untuk pengelasan dia, kalau autotrof dia terbahagi kepada fotoautotrof dan chemoautotrof. Kalau fotoautotrof, foto ni dia ingat macam fotosintesis. So dia ada cahaya. Fotoautotrof ni dia organisma yang dia sintesiskan sebatian organik daripada karbon dioksida dan tenaga cahaya. So fotoautotrof ni dia dapat sintesiskan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contoh dia macam tumbuhan hijau. So fotoautotrof ni dia berkaitan macam proses fotosintesis. Kalau chemoautotrof ni dia merangkumi beberapa jenis bakteria yang sintesis sebatian organik tanpa gunakan cahaya. Macam kalau fotoautotrof tadi dia gunakan cahaya. Tapi kalau chemoautotrof ni bakteria tu dia sintesiskan sebatian organik tapi tak guna cahaya. Jadi chemoautotrof ni dia dapat tenaga hasil dia daripada pengoksidaan bahan tak organik seperti hidrogen sulfida dan amonium melalui chemosintesis. Kalau heterotrof pula, dia ada 3 jenis. Saprotrof, holozoid dan parasit. Kalau untuk saprotrof ni dialah organisma saprofit yang didapat nutrien daripada bahan organik yang mati dan mereput. Jadi pencernaan dilakukan di luar badan organisma sebelum nutrien diserap ke dalam badan. So dia cernakan dulu bahan organik yang mati dan mereput tu. Lepas tu barulah dia serap dalam badan dia. Contoh dia macam kulat. Heterotrof pula ada holozoid. So kalau holozoid ni organisma dia makan bahan organik pepejal. Kemudian dia cernakan dan diserap dalam badan. So manusia dengan hampir semua jenis haiwan ni adalah kategori holozoid. So contoh dia macam tupai ke, dia makan bahan sebab dia makan bahan organik yang pepejal. Okay. Next, parasit. So parasit ni organisma yang dia serap nutrien daripada perumah. Parasit ni dia macam dia tumpah rumah orang, lepas tu dia ambil nutrien dekat rumah orang tu. So contoh dia macam kutu dan cacing pita yang diserap nutrien daripada perumah iaitu manusia. So perumah tu, manusia tu sebagai perumah. Okay. Komponen biosis mengikut arah Stroff. Komponen biosis ni kan tadi benda yang hidup. Jadi organisma ni dia memerlukan tenaga untuk jalankan proses hidup. Jadi manusia dan haiwan ni dia dapat tenaga dengan makan organisma yang lain. Termasuklah tumbuhan yang berfotosintesis. Jadi sumber tenaga yang utama untuk semua organisma ni sebenarnya matahari. So komponen biosis ni ada 3 kumpulan iaitu pengeluar, pengguna dan pengurai. Cahaya matahari ni dia kan sumber utama untuk pengeluar tu jalankan proses fotosintesis. Jadi dia bermula daripada pengeluar. So pengeluar tu dia hasilkan makanan. So autotrof tu yang dia akan sintesiskan bahan organik daripada bahan tak organik.
Jadi pengeluar tu dia terdiri daripada tumbuhan hijau yang sintesiskan glukosa daripada air dan karbon dioksida dengan bantuan tenaga daripada cahaya matahari. So ni pengeluar tu dia akan hasilkan makanan melalui proses fotosintesis. So ini dia macam siratan makanan tu. Jadi yang next pengguna primer. Pengguna primer ni ialah herbivore yang peroleh tenaga dengan makan pengeluar. So pengguna primer ni dia akan makan pengeluar. Kalau lepas tu pengguna sekunda pula, carnivore yang makan pengguna primer atau omnivore yang makan pengguna primer dan pengeluar. Kiranya pengguna sekunda ni dia akan makan pengguna primer dengan pengeluar. Untuk pengguna tertier ni pula carnivore yang makan pengguna sekunda. Pengguna tertier ni dia akan makanan yang pengguna sekunda tu. Pengaliran tenaga dalam rantai makanan ni. Jadi organisma tu dia kan dalam ekosistem tu dia berinteraksi antara satu sama lain. Jadi dalam bentuk hubungan pemakanan. Hubungan pemakanan tu ditunjukkan dalam rantai makanan. Jadi maksud rantai makanan ni dia urutan pemindahan tenaga dari satu arus trof ke arus trof yang berikutnya, start daripada pengeluar. Arus trof tu kiranya pengeluar untuk arus trof yang pertama, pengguna primer, arus trof yang kedua, pengguna sekunda, arus trof yang ketiga dan pengguna tertier arus trof yang keempat. Itu maksud arus trof. Dia macam peringkat dia. Jadi dia start daripada pengeluar. So dalam rantai makanan dia akan mula dengan pengeluar, lepas tu diakhiri dengan pengguna sekunda atau pengguna tertier. Jadi organisma kiranya dia ikut susunan. So organisma tu akan makan organisma daripada arus trof yang sebelumnya. Macam contoh macam yang pengguna primer dia akan makan yang sebelum dia pengeluar. Kalau sekunda dia akan makan pengguna primer macam tu. Jadi bila organisma tu makan organisma lain, dia dapat tenaga daripada tisu badan organisma yang dimakan tu. Jadi kiranya bila makan mesti dia dapat tenaga. Jadi tenaga yang dia dapat tu dia dipindahkan kepada organisma apabila makanan dicerna dan diasimilasikan untuk bentuk tisu baru. Jadi tapi ada juga haiwan, kebanyakan haiwan ni dia makan lebih daripada satu jenis organisma. Contoh dia macam ulat beluncas, burung, dia juga boleh makan belalang dengan padi. Contoh dia macam burung, dia dapat bentuk beberapa rantai makanan dan menduduki arus trof yang berbeza. Jadi arus trof dia tak sama. Seekor burung tu dia boleh duduk arus trof kedua sebagai pengguna primer dengan makan padi. Tapi dalam masa yang sama juga, burung tu juga boleh duduk dekat arus trof yang ketiga, dia jadi sebagai pengguna sekunda bila makan belalang. Jadi menyebabkan beberapa rantai makanan saling berhubung yang itu membentuk satu siratan makanan. Siratan makanan ni dia menggambarkan hubungan pemakanan dalam sesebuah komuniti tu. Jadi siratan ni kan dia terbentuk daripada beberapa rantai makanan. Jadi organisma dalam semua rantai makanan tu dia akan saling bersandaran antara satu sama lain dalam aspek pemakanan. So dia akan dimulakan dengan pengeluar. Sama juga macam rantai makanan tu dimulakan daripada pengeluar yang berfotosintesis dan dia akan menukarkan tenaga cahaya daripada matahari kepada tenaga kimia dalam bentuk makanan yang disimpan dalam organ akar, buah, batang atau daun. Next dia pasal piramid ekologi. Jadi piramid
piramid ekologi ni dia ada 3. Dia terdiri daripada piramid bilangan, piramid biogisim dan piramid tenaga. Kalau kiranya piramid ekologi ni dia merupakan rantai makanan dan siratan makanan yang menggambarkan hubungan pemakanan antara organisma. Jadi dia satu interaksi pemakanan bila aras trof dia meningkat, bilangan individu, biogisim dan jumlah tenaga yang tergandung dalam setiap individu bagi setiap aras trof pun juga akan berubah. Jadi dia ada 3. So contoh dia untuk piramid bilangan. Piramid bilangan ni dia rajah tu macam gambar yang tunjukkan bilangan organisma pada setiap aras trof dalam satu makanan. So dia bentuk piramid. So dia start daripada bawah. So bila start daripada bawah tu daripada pengeluar. Jadi paling bawah tu dia punya bilangan dia tu paling besar. Untuk yang dekat bawah tu, dia merupakan aras trof yang pertama. Jadi dia mewakili bilangan pengeluar. Jadi untuk piramid yang kedua, atas pengeluar tu ada aras trof yang kedua. Lepas tu yang ketiga dan keempat dia mewakili pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. So jadi kalau makin dia start daripada bawah. Jadi bila makin tinggi dia ke bahagian atas piramid tu, dia punya bilangan organisma setiap aras tu dia akan makin kurang. So bila makin kurang, jadi dia saiz dia besar. Contoh dia macam yang ular ni. Tapi dia bilangan dia makin berkurang tapi saiz dia besar. Untuk piramid biogisim pula, piramid biogisim ni ialah rajah yang menunjukkan dia jumlah biogisim per unit kawasan semua organisma dalam setiap aras trof. Biogisim diukur dengan menggunakan gisim kering. Piramid ni dia boleh menggambarkan biogisim yang dibekalkan kepada organisma dalam aras trof berikutnya. Contohnya jumlah biogisim pengeluar, dia boleh contohnya dia tunjuk jumlah biogisim pengeluar yang dimakan oleh pengguna primer, dia lebih tinggi daripada biogisim pengguna sekunder. Jadi makin tinggi ke bahagian atas, dia makin kurang jumlah biogisim per unit kawasan. Next pasal piramid tenaga. Piramid tenaga ni dia tunjukkan jumlah tenaga dekat dalam satu ekosistem tu. Jadi semua piramid tiga-tiga ni dia sama tau, start daripada pengeluar dekat bawah tu. Okay. So sumber tenaga dekat ekosistem kan tenaga cahaya matahari sebab pengeluar tu nak jalankan proses fotosintesis. Jadi cahaya matahari tu akan diserap oleh tumbuhan hijau. Lepas tu dan dia akan tukarkan kepada tenaga kimia. Jadi tenaga yang dihasilkan tu dia akan dipindahkan ke aras trof yang berikutnya. Bila kalau pengguna primer tu makan tumbuhan pengeluar, so tenaga dekat situ akan dipindahkan. Jadi tenaga yang ada dalam molekul makanan tu dia disimpan dalam tisu badan ataupun dipindah ke persekitaran untuk bentuk kumuh seperti air kencing atau disingkirkan melalui tinja. Lepas tu bila molekul makanan diuraikan, proses respirasi dan tindak balas setengah tenaga tu dibebaskan ke persekitaran melalui haba. Jadi hanya sebahagian kecil je tenaga dan makanan ditukarkan kepada tenaga yang disimpan dalam tisu badan sebagai penambahan biogisim organisma tersebut. Jadi hanya 100% tenaga je dipindahkan ke arah trof berikutnya. Maksudnya makin dia menaik, dia punya tenaga yang dipindahkan tu makin berkurang. So 90% tenaga hilang ke persekitaran melalui haba proses
Sebab dia 90% ni tenaga tu hilang ke persekitaran melalui proses hidup, perkumuhan dan penyatinjaan. Jadi organisma yang berada dekat aras yang lebih rendah macam iaitu pengeluar, so dia punya kandungan tenaga yang dia lagi banyak daripada organisma yang duduk dekat aras trough yang paling tinggi. Macam kita tengok dekat dalam gambar tu, pengeluar tu dia punya tenaga tu lebih tinggi berbanding dengan yang dekat atas tu, yang pengguna ketil tu. Next, pasal jenis interaksi antara komponen biosis. Ini pasal biosis tau, biosis benda yang hidup. Jadi manusia ni hidup dalam sebuah komuniti. So setiap ahli dalam komuniti tu dia akan hidup saling interaksi. Dia memerlukan antara satu sama lain. Jadi sama juga macam haiwan dengan tumbuhan, so dia akan berinteraksi dekat dalam satu ekosistem tu dengan guna banyak cara. So ada beberapa jenis interaksi yang utama iaitu saprofitisme, simbiosis, pemangsaan dan persaingan. Lepas tu kalau persaingan ni pula ada dua jenis, intraspesies dengan persaingan interspesies. Kalau untuk kita pergi dekat saprofitisme. Untuk saprofitisme ni, dia merupakan interaksi organisma, dia dapat makanan daripada bahan organik mati. Contohnya macam dia dapat makan organisma tu, dia dapat makanan tu daripada bahan organik yang mati. Contoh dia macam cendawan, dia tumbuh dekat batang pokok yang mati. So dia dekat situ dia saling berinteraksi. Next pula, simbiosis ni dia berlaku bila spesies yang berlainan dia hidup bersama dan interaksi antara satu sama lain. So spesies dia lain-lain tapi dia hidup dekat hidup sekali dekat, lepas tu dia juga berinteraksi antara satu sama lain. So untuk simbiosis ni dia ada 3, mutualisme, komensalisme dengan parasitisme. Untuk mutualisme ni dia interaksi yang bagi keuntungan dekat kedua-dua organisma. Sebenarnya kita pernah dengar dulu. So dia macam dua-dua diorang berinteraksi, so dua-dua tu bagi manfaat antara satu sama lain. Contoh dia macam burung tiong. Burung tiong ni dia dapat makanan iaitu kutu dekat badan kerbau. So tapi kerbau juga dapat keuntungan di mana dia bebas daripada kutu. So mutualisme ni dia dua-dua dapat untung. Untuk komensalisme ni pula, komensalisme ni dia interaksi yang memberikan manfaat kepada salah satu organisma tapi tak memudaratkan organisma satu lagi. Jadi dia komensalisme ni dia bagi keuntungan dekat satu organisma je. Satu lagi dia tak dapat apa-apa tapi dia tak rugi pun. Dia tak memudaratkan pun. Contoh dia macam ikan jerung, dia tak dapat apa-apa keuntungan pun daripada ikan remora. Tapi ikan remora ni dapat makanan daripada serpihan makanan ikan jerung tu. So tu dipanggil sebagai komensalisme. Untuk parasitisme ni pula, dia interaksi yang untungkan satu organisma dan memudaratkan organisma yang satu lagi. Parasitisme ni dia macam komensalisme ni, cuma dia dapat rugi. Macam yang tadi dia salah satu tu dia akan salah satu tu dia akan untung tapi dia tak memudarat. Kalau yang ini dia satu tu untung dan satu lagi akan memudaratkan. Contoh dia macam cacing pita iaitu parasit. Dia duduk dekat dalam usus manusia, lepas tu dia akan menyerap nutrien menyebabkan manusia sebagai perumah tu dia akan kekurangan nutrien. So cacing pita tu, parasit tu dia akan dapat keuntungan tapi
manusia akan menyebabkan jadi kurang nutrien. Lepas tu ada pemangsaan. Pemangsaan ni interaksi yang melibatkan organisma, itu pemangsa yang makan organisma lain, mangsa. Pemangsa tu dia akan makan. Contohnya pemangsa iaitu burung hantu, dia tangkap tikus dan dia makan. Burung hantu dia tangkap dan makan tikus tu. Untuk persaingan pula, persaingan kan dia berlaku bila organisma dalam satu habitat tu, organisma dekat satu habitat yang sama tu dia bersaing untuk dapatkan keperluan asas macam makanan, air dan pasangan untuk hidup. Persaingannya ada dua jenis, persaingan interspesies dengan persaingan intraspesies. Kalau persaingan interspesies ni, dia kalau inter maksudnya dia berlainan, kalau intra maksudnya dia sama. So persaingan interspesies ni contoh dia persaingan antara tumbuhan lain, dia berlainan spesies, so dia nak dapatkan cahaya matahari. So inter ni dia berlainan. Kalau intra dia sama. So contohnya persaingan antara haiwan yang sama spesies untuk bersaing untuk dapatkan pasangan untuk mengawan. Next, pasal ekosistem paya bakau. Ada dekat sini ada komponen abiosis dengan biosis juga dalam ekosistem paya bakau ni. Jadi untuk komponen abiosis dalam ekosistem paya bakau ni, so paya bakau tu dia terdedah kepada ombak dan pasang surut air. Ekosistem paya bakau juga dia tanah dia lembut, berselut, berlumpur dan kurang pengudaraan. Seterusnya dia juga terdedah kepada tiupan angin yang kencang. Selain itu, kandungan garam di dalam tanah yang tinggi dan kepekatan oksigen terlarut yang sangat rendah dalam air. Yang seterusnya terdedah kepada keamatan cahaya matahari yang tinggi. Percambahan biji benih di kawasan pasang surut. So kiranya komponen biosis ni kan pokok bakau ni kan dia tumbuh dekat tumbuhan tropika. So biasanya dia ditemui dekat kawasan muara sungai. So tempat pertumbuhan antara lautan dengan sungai. Tapi kiranya walaupun dia ada ciri dia ada tempat yang macam tak sesuai, tapi tumbuhan ni dia boleh sesuaikan, tumbuhan dekat situ dia boleh sesuaikan diri dia dengan komponen abiosis yang ekstrim ni. Kan komponen abiosis tu kan terlalu macam ekstrim. So tapi tumbuhan tu still boleh dapat sesuaikan diri dia untuk hidup dekat situ. So komponen biosis ni dia, so pokok-pokok bakau ni dia sebagai pengeluar yang mendominasi ekosistem. Jadi ada pelbagai spesies flora dan fauna didapat sesuaikan diri serta jadikan hutan paya bakau tu sebagai habitat. Di samping itu ada juga pengurai, contohnya macam bakteria dan kulat. So dia akan uraikan organisma mati jadi nutrien kepada tumbuhan. Dia akan uraikan organisma yang mati tu untuk bagi nutrien lah kepada tumbuhan tu. So semua organisma ni dia akan bentuk jaringan makanan yang bantu untuk kekalkan hutan paya bakau tu dalam keseimbangan dinamik. So dalam komponen biosis dalam ekosistem paya bakau ni dia ada contoh-contoh dia yang macam cendawan kat sini, burung bangau, lotong kelabu, monyet Belanda, ular, semua tu. Jadi disebabkan sistem paya bakau ni kan dia macam unik sikit. So dia ada ciri penyesuaian dia. Pokok bakau ni dia ada ciri-ciri khas dia untuk bolehkan dia hidup dekat kawasan tersebut. Jadi contoh dia macam, so untuk ciri penyesuaian yang pertama,
bahagian pokok bakau tu, untuk daun dia, pokok bakau ni dia ada daun yang berkutikel tebal serta stoma terbenam yang dapat kurangkan kadar transpirasi. So jadi air yang dihilang tu akan jadi sikit je. Jadi pokok bakau yang kedua, pokok bakau juga dia ada daun sukulen yang dapat simpan air serta mempunyai struktur khas yang dikenali sebagai hidatot untuk menyingkirkan garam yang berlebihan. Sebab dekat ekosistem yang dia duduk tu, kawasan situ dia masin, so dia dapat kurangkan. Yang ketiga, daun tua yang dapat menyimpan garam dan akan gugur apabila kepekatan garam yang disimpan terlalu banyak. So daun tu dia boleh fungsi, dia boleh simpan garam tu, dan jadi dia akan gugur kalau kepekatan garam yang disimpan tu jadi banyak. Contoh dia yang ni lah, daun pokok bakau tu. Okay. Next, dia ada ciri-ciri akar pneumatophore. Akar pneumatophore ni dia merupakan unjuran akar pendek dari permukaan tanah untuk pengudaraan di kawasan yang sering ditenggelami air. So akar ni dia sebab dia kawasan paya bakau ni kan dia air dia pasang surut. So dia ada unjuran akar pendek tu untuk permukaan tanah tu. Jadi akar ni akar tu dia dapat bantu pertukaran gas antara akar yang tenggelam dengan atmosfera melalui lintas sel. Okey, yang ketiga dia mempunyai akar jangkang. Akar jangkang ni dia tumbuh bercabang daripada bahagian bawah batang pokok bakau. Kiranya dia punya akar dia tu tumbuh kalau tengok daripada gambar, so dia tumbuh bercabang macam tu. So akar ni dia tumbuh bercabang tu untuk bolehkan akar tu dia cengkam tanah dengan kuat untuk bagi sokongan bila angin tiup kuat, so ombak yang kuat, so tak adalah akar tu senang rosak macam tu. Next, ciri penyesuaian dia akar banir. So akar banir ni dia merupakan sejenis akar dengan struktur kepingan yang menebal untuk menambah luas permukaan dasarnya. Jadi akar ni dia menyokong pokok tumbuh di atas tanah lembut yang bersempadan dengan daratan. Okey, untuk yang last, ciri penyesuaian untuk pokok bakau ni adalah biji benih. So biji benih viviparity ni dia akan bercambah dan tumbuh semasa masih melekat pada pokok induk. So dia akan still melekat. Bila dia bercambah tu dia still akan melekat dekat pokok induk tu. So jadi dia bolehkan biji benih tu bila dia jatuh so dia akan jatuh tercacak atas tanah berlumpur dan dia tak akan hanyut oleh ombak. So jadi biji benih yang jatuh tercacak tu dia bolehlah tumbuh hidup dekat situ. Ini pasal next pasal pengkolonian dan sesaran. Pengkolonian ni dia merupakan tumbuhan yang mula menakluki tempat yang belum diduki, membiak dan membentuk koloni di kawasan tersebut. Contoh dia macam tanah kosong, dia tak ada tumbuhan dekat situ. So tumbuhan yang pertama yang tumbuh dekat situ dipanggil sebagai dia pengkolonian. Dia akan koloni. So dia untuk sesaran pula, jadi sesetengah spesies tumbuhan yang dominan di suatu habitat perlahan-lahan digantikan oleh spesies lain yang dipanggil sebagai penyesal. So tumbuhan yang banyak-banyak tadi dekat pengkolonian ni, so bila dah ada tumbuhan banyak-banyak,
So lama-lama dia akan diganti. So yang diganti tu dipanggil penyesar. So dia ada 3 zon dekat sini, zon garis pantai, zon tengah dengan zon belakang. Zon garis pantai ni dia paling terdedah kepada ombak yang besar. So kalau tengok daripada gambar, so zon garis pantai dia yang terdiri daripada yang Avicennia species dan Soneratia species tu. Jadi zon garis pantai ni dia ditumbuhi oleh spesies perintis. Spesies perintis ni dia spesies yang pertama yang pengkolonian tadi. Spesies yang pertama hidup spesies yang pertama hidup dekat kawasan tu. So dia panggil pengkolonian tu tadi. So dipanggil sebagai spesies perintis. So contoh dia pokok Avicennia species, pokok-pokok api, dan Soneratia species, pokok perapat. So sistem akar yang meluas dan metafor ni dia akan bantu pokok tu memerangkap lumpur dan bahan organik yang dibawa oleh air pasang. So bila dia perangkap lumpur tu dengan bahan organik, so jadi dia akan berlaku pengumpulan lumpur secara berangsur-angsur. Jadi tanah dia jadi lebih tinggi dengan padat. So spesies perintis tadi tu dia tak sesuai dah jadi duduk kat situ. Jadi Rhizophora spesies ni lah dia akan menyesarkan dan menggantikan spesies perintis. So Rhizophoria ni dia sebagai penyesar tadi. So dia hadir untuk gantikan spesies perintis tadi. Sebab spesies perintis tadi tu dia dah macam tak sesuai nak hidup dekat situ. Untuk zon tengah pula, zon tengah ni dia terletak dekat sepanjang sungai berdekatan dengan muara. So ditumbuhi oleh pokok Rhizophoria yang ganti spesies perintis tadi. So sejenis pokok bakau minyak yang mempunyai akar jangkang berselirat yang dapat perangkap ranting kayu dan lumpur yang hanyut serta menyekat aliran arus air. Jadi dia akan kiranya dia punya akar jangkang tu dia berselirat. So dia dapat perangkap ranting tu. Jadi pemerangkapan lumpur tu bila dia selalu perangkap ranting-ranting kayu semua tu, dia akan menyebabkan pemendapan berlaku dengan lebih pantas. Jadi tebing tu akan jadi lagi tinggi, lepas tu dia akan jadi kering. So jadi bila dia tinggi dan kering, sudah akan kurang dilimpahi air laut masa air pasang. Jadi dia pun jadi dah tak sesuai untuk hidup. Jadi tanah menjadi kurang sesuai untuk pertumbuhan Rhizophora spesies ni. Jadi sebaliknya lebih sesuai untuk Bruguiera spesies. Jadi Bruguiera spesies ni dia akan menyesarkan dan menggantikan Rhizophora spesies tu. Dia sama macam tadilah, yang tadi Rhizophoria spesies ni digantikan spesies perintis tu. Yang ini digantikan Rhizospora. So dipanggil sebagai penyesar. Untuk zon belakang pula, dia terletak jauh dekat daratan. Jadi tanah ni menjadi lebih tinggi, keras dan hanya dilimpahi air laut semasa air pasang. Dia ditumbuhi oleh pokok Bruguiera tumu merah yang dia mempunyai akar bani, dia memerangkap lebih banyak lumpur dan kelodak. Jadi proses pemendapan ni dia akan membentuk paya baharu, lepas tu dia akan unjurkan ke laut. Jadi pantai yang lama semakin menjauhi laut. Tanah di pantai berubah menjadi daratan serta dia sesuai untuk pokok daratan macam nipah,
Nipah fruticans dan Pandanus species. Jadi pokok daratan ni dia akan sesarkan menggantikan Bruguria species. Okay. Untuk yang last dan 91 ni dia pasal kepentingan kenapa pentingnya ekosistem paya bakau tu. So dia ada 4 aspek. Yang pertama zon perlindungan, yang kedua sumber perikanan, yang ketiga sumber perhutanan dan yang keempat sumber makanan dan ubat-ubatan. So, kepentingan paya bakau ni dia sebagai zon pelindung. Jadi hutan paya bakau ni dia akan menjadi penampan semula jadi untuk kurangkan kelajuan ombak dan angin yang sampai ke kawasan pinggir pantai. Jadi hutan paya bakau ni dia jadi macam tempat pelindungan lah untuk ikan-ikan kecil, udang dan ketam daripada pemangsa dan pergerakan arus air yang dengan ombak yang kuat. So ekosistem paya bakau ni juga dia menjadikan hutan paya bakau tu kawasan perlindungan dan tempat cari makanan untuk pelbagai spesies burung yang bermigrasi. Next, kalau untuk kepentingan ekosistem paya bakau, dia sebagai sumber perikanan. So hasil laut macam ikan, udang, ketam, siput, sudah akan jadi sumber pendapatan untuk nelayan dekat kawasan paya bakau tu. So dia perairan dekat kawasan paya bakau tu dia akan menyokong industri sangkar terapung untuk menternak spesies komersial. Next, dari segi sumber perhutanan, kayu bakau ni dia boleh guna untuk buat sampan, perangkap ikan dan kerangka bangunan. Jadi kayu bakau ni juga dia boleh guna untuk membuat barangan craft tangan. So dia ambil daripada sumber-sumber hutan tu. Jadi kayu bakau ni juga dia boleh dibakar. So kayu bakau ni dia akan dibakar di dalam relau untuk hasilkan sumber bahan api macam kayu arang. Dan last, sebagai sumber makanan dan ubat-ubatan, so buah Avicennia species ni dia boleh makan sebagai sayur. Jadi kekacang pokok Avicennia species ni boleh direbus dan dimakan. Manakala dia punya bunga tu boleh hasilkan madu. So untuk buah Cenoratria species ni dia guna dalam pembuatan bahan minuman. So buah Nipah species ni juga pula dia boleh dimakan dan air daripada buahnya dia boleh guna untuk pembuatan cuka dan nira. Kulit pokok Bruguria species ni pula diguna untuk merawat sirip beret. Okay dah, lucu. Terima kasih.